Okay lah, kita boleh bagi ni lah alang. Alang. Apa dia? Kenapa? Apa masalah dia? Tak, janganlah marah. Orang tanya soalan. Apa soalan dia? Soalan dia macam ni dah. Okey, kita sepanjang kita punya kerjaya ni mesti kita ada satu watak yang betul-betul dekat di hati. Kan? Kita susah nak move on. Lepas dah shoot kan, beberapa bulan ke apa, berapa tahun, kita masih lagi tak move on dari watak tu. Dan yang betul-betul memberi impact bukan je kat diri kita tau, kat orang lain. Sampai orang ingat kita punya dialog yang sangat-sangat ikonik lah bagi diorang lah kononnya. Ada tak? Kau rasa? Kalau yang affected dekat aku rasa kalau untuk TV belum ada kot. Tapi kalau teater ada kot. Hey guys. Aku boleh join korang sekejap je sebab aku tengah shooting ni tau. Apa ni, sembang apa ni? Okay, ni apa Cap ni sembang apa ni? Tak ada apa lah. Apa ni? Muka Dia dekat masa sangat tu dengan kamera. aku macam hilang mood lah. Muka macam ni tadi, terkejut aku. Terkejut Terkejut, buka live muka macam ni. Aku lagi terkejut tengok kau rap. Nadir, pancing mana Nadir? Aku diam. Okey. Dapat ikan belum? Dah 6 ekor dah. Alang okey Alang? Alright. Okey di. Macam ni Adi. Alright je. Kau kat mana sekarang ni? KL ke? Aku dah shoot dah. KL ke tengah Lokasan? shoot. Last scene. KL. Last scene. Okay, Di. Alang-alang kau ada kat dalam ni untuk sementara je kan? Okey. Apa tu? Okay, Apa tu? aku just nak kau punya pesanan untuk viewers ni pada siapa yang betul-betul affected dengan lockdown apa semua. Sebab sekarang ni kita baru nak start balik buka gate apa semua kan. Ada tak Gate mana? persamaan? Gate mana tu? Pesanan. Gate mana nak buka tu? Gate mana nak buka tu? Gate mana nak tengok Di nak rumah buka kau. Di rumah kau. Betul-betul lah. Salah dekat viewers yang affected pasal lockdown ni lah. Pesanan lah. Aku rasa semua orang affected. Even aku pun affected daripada lockdown ni juga. Tapi apa yang aku boleh buat untuk diri aku is aku always Kau infected. Aku sentiasa buat diri aku busy. Aku sentiasa buat diri aku busy dengan aktiviti yang aku boleh buat. Macam aku during the whole lockdown aku training, aku workout sendiri, aku beli dumbbell sendiri dekat rumah, lepas tu aku workout sendiri, and training boxing juga, just to keep aku buat ada benda nak buat. Maybe Nadir macam Nadir, dia suka lukis, dia suka menulis, Alang dia suka berpuisi seorang-seorang kan. So aku rasa kita as manusia, kita kan ada satu benda yang kita passion about, and aku rasa bila kita passion about that one thing, tak kira lah lockdown ke tak lockdown ke, kita akan stick to that one thing yang kita suka. Betul tak Nadir? Betul. Breakdown ke lockdown ke, Aku setuju. Breakdance. Gelap apa lang? Lang okey tak? Alright tak? Okey. Alright. Alah alright ni. Superstar lah. Superstar. Dia bila Eddie dah masuk live ni. Bila Eddie dah masuk live ni rasa kecil je. Jangan macam tu. Okay guys, korang sambung lah. Aku nak kena shoot je. Baik Di, thank you Di. Okay, take care. Kita nak session sama-sama Baik. lagi. Kita Set guys. Rindu dah korang. Rindu. Okay, sebelum aku Set, caw. Eddie, Sebelum okay? aku caw. Jap. Nak dengar Cabi buat lawak jap. Okay, Cabi buat lawak. Melawak. Satu. Melawak. Aku tadi datang kan, aku nak mancing tau. Aku baling joran. Kan. So tak naik. Ikan tak naik. Apa-apa segala tak naik. lepas tu Sebab aku baling joran. Aku tak faham tak? Aku baling, aku buang.
faham tak? Kan? Dia kalau aku walaupun tak lawak, benda tu lawak. Kau nak lawak? Kau nak lawak? Nak lawak? Bang, macam ni. Okay. Sini. Lawak satu. Diorang mau dengar. Lawak satu. Assalamualaikum. Salam Apa bang. khabar semuanya? Kamu baik bang. Buat lawak satu. Diorang mau Buat lawak satu. Ha. Okey. Banyak-banyak haiwan. Haiwan apa yang tidak makan? Dan di Panamaran. Haiwan apa? Hah? Haiwan apa? Tidak tahu. Tidak Alah, tahu. awalnya surrender. Hah? Helang kat Langkawi. Tak tahu. Ikan mati. Sorry lah weh. Bye, guys. Ciao. Aku pun Assalamualaikum. disappointed kak. Okay. Okay, kau salah. Di, Papa Dik. Roger di. Baik, Dik. Take care guys. TV Roger di. Bye. Baik. Baik. Alright. Okay, kita masukkan Jauh balik ni, Wafi. cuba Wafi yang- mana Wafi? Dia dengan kau kan. Okay lah, kita sambung lah. Serius. Kali ni serius lah. Okay, macam aku cakap tadi. Kita sambung lah Lang. Watak yang betul-betul kau rasa kau susah nak move on dan dialog yang kau masih lagi ingat sampai bila-bila yang kau pernah sebut. Ha. Kalau TV tak ada kot. Aku rasa teater ada. Tapi kalau Aha. TV, lakonan aku yang efek dekat orang tu ada. Aku rasa Project Anchor tu kan yang membuatkan dia orang teringat-ingat. Okay. Apa yang diorang teringat-ingat? Ha, yang sangat-sangat Aku rasa yang paling kau Zaim itu adalah melambangkan bunga-bunga matahari kan. Okay, payung sikit. Lang, payung sikit. Payung sikit. Nak payung apa? Itulah bunga matahari tu lah. Bunga-bunga matahari. Sebenarnya aku tak terfikir pun kan. Dia orang banyak tanya lagu tu datangnya dari mana, adakah memang ada dalam skrip kan. Just aku rasa pada tahun dia orang bagi tahu kan. Aku just teringat dia macam konten dia kan. Yang kelakar yang orang tak tahu sebenarnya, yang pada siapa yang tengok Project Anchor yang tak tahu, itu adalah aku rasa memang kau improv lah, memang tiba-tiba kan. Kau spontan je buat benda tu. Tak ada dalam skrip, tak ada dalam apa. Memang kau sendiri buat. Yang kelakarnya guys, sebenarnya lagu tu antara lagu favourite Alang tau. Masa dia masuk set, masa dia baru sampai set, dia selalu nyanyi lagu tu. Aku pun pelik lah bila kau nyanyi lagu tu. Dan aku tak, bila aku tengok scene tu lagi kelakar macam kau nyanyi sampai ke belakang kau nyanyi lagu tu. Wait, invite Okay, Wafi. kau pula dia. Okay, Wafi. Kau invite lah. Okay, baik. Okay. Keluarga Jo, lawakmu. Jo, Okay, thank you. Balik je. Okay, kita continue kan. Nadir. Okay, Pula dia. kalau aku rasa Ilmi lah. Ini Sebab aku punya gig baru 3. SI, Anchor dengan Ai Tanggang. Aku rasa Ai Tanggang dengan Anchor ni peranan yang besar lah untuk aku sebab pre-pro dia agak lama. Dan disebabkan itulah aku fit benda-benda yang apa yang aku ingin lontarkan di set ataupun untuk audience aku ada. Tapi Hilmi lagi aku rasa sedih lah bila dah habis sebab aku rindu karakter tu lah. Oh. Sebab karakter tu actually dia So, antara line ikonik yang kau ingat. dia klise-klise dia Ohana konon, family konon, sampah belaka semua ni. Itulah. Itu lah. Bila kira macam kalau kau ingat balik watak Hilmi, dialog yang dia akan sebut itu lah kira first thing in mind itulah dia. Kan? Kalau kau fikir pasal Hilmi. Tapi yang kedua Hilmi sebenarnya watak yang hati Hilmi adalah
time dia ajak Aida ke prom. Kapur sikit. Itu sebenarnya watak Hilmi punya yang aku rasa, yang aku dapat. Semua lain aku rasa, tapi yang paling dekat adalah masa mengajak Aida ke malam sekapur sirih. Oh, faham. Sakit tu. Malam Scene tu tu. shoot sampai pukul berapa kan? Malam tu, hoi. Gila. Tapi good. Aku pun rasa kau akan sebut Hilmi, and aku pun rasa Alang akan sebut Zaim. Kan? Sekarang ni Wafi pula. Wafi, otai. Antara yang banyak berlakon, yang banyak pengalaman kat depan kamera. Bukan kamera biasa, kamera speed trap pun dia. So, Wafi. Okay, Ya Wafi. je. Boleh? Apa tu? Watak Tak boleh sambung. ataupun dialog yang masih lagi Wafi tak move on, masih lagi di hati, dekat di hati, antara watak apa? Yang susah nak move on. Antara watak yang Wafi lakonkan. Watak yang susah nak move on Uish. Semua tak tahu lah. Bila payment dapat je semua terus hilang. Dia bila kita dapat full payment je, saya terus lupa semua. Sedap. Ya. Cepat move on. So memang macam tu lah. Tak adalah. Rasa SMK kot. Sebab baru lagi shoot SMK kot. Watak SMK, lepas tu dialog ni kot. Let lu. Tu je. Oh, kira tak macam apa. Rapper Yang rapper tu. Klik ke? Ha? Rapper klik. Mana? MK bukan? SMK. SMK. S. Okay. Itu macam scene dalam hutan sia. Okay, continue guys. Cantik. So kita kira macam dah, aku rasa ada yang Wafi dah sampai 10 tahun. Kita ni masih lagi tak sampai 10 tahun lah. Kita mesti ada watak yang kita betul-betul idamkan. Nak untuk kita nak lakonkan. Watak apakah yang korang yang korang betul-betul nak lakonkan? Kita start dengan Wafi lah. Tadi asyik Wafi lah je, Wafi. Watak apa yang nak lakonkan? Yang idamkan. Jadi okey Okay lah. Okay. Jadi okey? Okay. Okey. Watak yang saya idamkan saya nak watak ni lah, watak yang lebih action lah. Watak yang lebih guna movement. Sebab sebelum ni kebanyakan watak-watak saya semua banyak dialog semua kan, sebab komedi. So saya nak action yang bergaduh semua sebab dah lama tak pukul orang. Jangan gaduh. Jangan gaduh. Tak, bukan. Berlakon je, berlakon. Belakang okey. Okay. Oh, so Wafi nak ke arah action lah Bagus. Ya, bagus action pilihan lah. yang tepat. Betul. So Alang pula, yang kau nak yang dah lama nak idamkan lah. Walaupun aku rasa kau dah banyak watak dah kau pernah bawa sebab kau ambil teater. So teater banyak role yang kau dah bawa So tapi mesti ada watak yang aku rasa kau betul-betul idamkan lah. Dah lama kau idamkan. Faham tak? Kalau aku cakap aku sebenarnya aku lama mengidamkan watak yang memerlukan preparation yang panjang, preparation yang cukup. Faham tak? Aku tak kisah pun watak dia macam mana, yang penting preparation dia panjang yang membuatkan perwatakan aku tu orang akan nampak benda yang lain kan. Aku sebenarnya idamkan benda tu sebab aku sepanjang yang aku buat, sepanjang yang aku join
mostly selalunya macam 3 hari before shoot, 2 hari before shoot, kan, seminggu before shoot diorang akan bagi tahu kan. So aku sebenarnya memerlukan mostly like macam acting filem tu kot yang aku bayangkan, yang aku inginkan tu. Faham. Nadim, Aku aku rasa McAvoy bawa Apa? watak James McAvoy bawa tu. Dia ada watak. kau pernah bagi tahu aku pasal benda ni. Ah, Yang kau betul-betul nak bawa watak-watak macam tu. And bagi aku rasa tak lama lagi deh kau boleh. Sebenarnya. Ya. Betul. Sebab aku rasa aku suka watak yang bagi aku hilang lah. Maksud aku bagi aku hilang diri aku sendiri. So that aku Betul. boleh membuka macam mana, membuka minda aku yang membuka potensi aku yang aku pun sendiri tidak tahu. Betul. Kita kira macam mencabar diri lah. Ya, Kan? betul. Betul. Ush. Kau pernah bagi tahu rasa- aku. Apa kau apa? Kau pernah bagi tahu aku yang bila kau berlakon ni, kalau boleh bagilah watak yang bukan diri kau. Kau pernah bagi tahu aku. Betul. Mungkin yelah lain-lain pelakon, lain-lain dia punya cita rasa. And bila first time aku dengar kau cakap macam tu, buatkan aku inspired dengan apa kau cakap. Faham tak? Buatkan aku terasa macam wow, aku pun patut ada mindset macam tu. Faham tak? Sebab kalau kita terlalu selesa di zone kita sendiri, Betul. kan, tak best lah hidup macam tu. Faham Ya. tak? Betul. Thank Tak you, best Kak. hidup macam tu. Terlalu selesa. Terlalu selesa dan tak ada benda yang mencabar. Faham tak? So, kau betul-betul buka aku punya minda, Nadir. Terima kasih. Harap-harap korang semua yang tengok pun dapat dapat inspired daripada apa yang Nadir baru cakap tadi. InsyaAllah. So, selepas dah tahu korang punya watak yang korang idamkan, sekarang nak tahulah macam masing-masing kan mesti ada idola korang masing-masing yang korang betul-betul ambil seorang ni menjadi inspirasi korang untuk melakonkan apa segala macam segala apa yang korang buat dalam industri ni kan. So cuba bagi tahu aku siapakah idola korang. Cantik. Kita start dengan Wafi dulu. Siapakah idola Wafi? Kalau daripada segi bukan lakonan sajalah, overall lah. Sebab saya nak jadi seorang producer dan juga director. So secara overall saya nak jadi macam Adam Sandler punya ni. Sebab movie dia kita tengok santai kan. Betul. Tapi mesti akan kita rasa macam ada dia punya moral of the story kan. Betul? So and then dia punya punch dia santai je, tak try hard semua kan. So Movie dia so complete. itulah idola Movie saya. dia complete. Dia punya moral story memang complete kan. Pasal family, dia punya humor ada, dia punya emotion ada, semua ada. Adam Sandler. Betul? Yep. So Nadir pula. Siapa kau punya idola dia? Kalau international lah, sekejap tak maaf. Tarik lu. Oh, kat kereta. Nak tarik ikan. Okay. Kalau Okay. lokal aku minat aku memang jalan macam mana nak cakap aku pun bukan nak kata 100% mengikut jejak langkah dia, tetapi aku minat Beto. Boleh dengar ke? Faham? Boleh. Betul kau syari. And then kalau international aku suka Leonardo DiCaprio. Sebab aku rasa
dia tinggi. Versatility tu by all means, versatility tu maksud dia Betul syairi Ya Nadi. hello, delay ke? Tak, okey. 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 Okay. Okey. Okay, kalau international aku ke Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Yes. Sebab mereka mempunyai versatility yang tinggi. Maksud aku versatility tu adalah apa-apa watak kau bagi pun dia boleh carry. Jalan. Apa-apa watak yang bagi jalan. Jalan. Betul. And aku rasa and aku percaya kan, dua orang tu yang kau idolakan tu, yang kau ambil diorang sebagai inspirasi tu, diorang pun ada the same mindset as kau. Faham tak? Maksud aku, as in diorang suka mencabar diri diorang untuk melakonkan apa segala jenis watak pun yang diberi, kan? And diorang tak ada rasa macam benda tu susah langsung. And diorang keep on trying, kan? Diorang macam betul-betul cabar diri diorang. And aku percaya diorang pun ada mindset yang macam kau juga. Terbaik ni. Sekarang ni yang tak terbaik ni Alang ni. Cantik. Lang. Cantik. Okay Lang. Okay. Dia satu-satu dia tarik kan. Okay Lang. Apa dia? Lang. Siapakah idola kau ataupun orang yang memberi kau inspirasi? Yang aku rasa kalau Kira macam ni lah. Kira macam siapa yang kau tengok first pelakon kan, yang betul-betul memberi impact kat kau rasa macam aku nak jadi macam dia. Dan kau betul-betul berusaha kan, terus nak jadi pelakon juga. Siapa? Kalau Malaysianya aku Sam pun aku minat ke aku minat dia sebab aku rasa dia Crazy Sam. dia macam air tu kan, letak dekat jug dia jejak, letak kat cawan dia cawan, letak kat mangkuk dia mangkuk macam tu kan. Romcom dia boleh, komedi dia boleh, action dia boleh, komedi dia boleh kan. So aku rasa dia itu kalau western aku yang betul-betul adorekan aku buat setakat sekarang ni Cillian Murphy lah. Tommy Shelby kan. Aku rasa dekat situ yang membuatkan aku sedar kewujudan dia adalah dari zaman cerita Batman. Betul. Dan sebenarnya daripada aku bayangkan transition dia daripada cerita Batman ke bukan Batman. Dia bukan ni ke? Dia Superman Lang. Macam mana Lang? Macam mana tu? Jap. Nama. Nadi tu okey tak? Nadi. Cantik. Cantik. Ni Lang. Bukan Batman Lang. Superman. Apa? Cillian Murphy. Kewujudan dia. Dia bukan Superman ke? Superman Superman tu. Bobo boy. Jauh. Tak apalah. Yang tu kita Google lah nanti. Tapi kau nampak tak transition dia daripada Superman ke Peaky Blinders tu jauh. Kan? Jauh gila lah. Sangat-sangat hebat lah. And aku percaya yang kau boleh jadi macam tu. Sebab aku dah nampak kau berlakon daripada watak serius, penjahat, kan? Tiba-tiba kau jadi watak yang kelakar, kan? Aku suka sangat kau punya transition dan and kau banyak ajar aku juga. Faham tak? Itu yang aku suka bersama kau ni. Kau ni macam tak kerekut ilmu. Faham tak? Kan?
And aku sebenarnya, okay, cakap pasal pantang lah. And cakap pasal pantang tadi tu, aku, to be honest, aku pantang bila, yelah aku ni seorang penyanyi yang cuba nak berlakon. And aku bukannya yang jenis yang betul-betul start sebagai pelakon. Faham tak maksud aku? So aku ni masih lagi belajar dan aku paling pantang bila aku masuk set. And pelakon-pelakon jenis yang susah nak share ilmu. Susah nak, faham tak? Faham? Macam jenis yang, okay, aku tengah sparring dengan Alang dalam satu scene. Padahal dia boleh je macam kalau aku buat silap ke ataupun kalau aku kurang, dia boleh je tegur untuk mencantikkan scene tu. Sebab dalam scene tu kita orang dua, faham tak? Nak mainkan scene tu. Tapi disebabkan aku paling pantang bila ada artis yang ada ego yang jadi macam kau punya performance lu kau lah. Dan aku lah. Padahal dalam satu screen kan, dalam satu shot kan. So macam tak best lah macam tu. And memang daripada dulu sampai sekarang, aku pernah berlakon dengan Wafi, aku pernah berlakon dengan korang dua. Korang bertiga memang banyak ajar aku banyak benda lah pasal lakonan ni dalam satu screen. Alhamdulillah. And thank you so much to you guys lah. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Dia macam kalau saya cakap tadi, sebab tadi saya cakap pasal pantang, saya terkeluar kan. Kalau macam saya, kalau pantang saya, sebab mungkin ada orang yang diorang power kan, bila orang tu power, dia seminit 2-3 minit sebelum masuk set, dia tengok skrip, dia terus boleh hafal. Betul tak? Ada orang macam tu kan. Tapi setengah orang, bila kita on shoot, dia terikut dengan orang yang jenis macam tu, yang seminit baru nak ni, tapi dia tak tahu yang dia tak boleh buat macam tu. So apa yang saya maksudkan, kena tahu kemampuan diri sendirilah kan. Kalau dah tahu dia tak boleh, jenis yang tengok seminit sebelum masuk set boleh tengok skrip, boleh hafal, dan kena prepare awal-awal lah, 1 malam 2 malam kena hafal skrip semua. So kita tak menyusahkan kerja orang lah, sebab macam kita syuting, bukan kita je pelakon buat kerja kan. Macam director, cameraman, lighting, semua diorang lagi lah. Ada anak bini kat rumah nak ni kan. So diorang kalau boleh nak habiskan secepat mungkin. So kalau kepada siapa-siapa, mungkin ada talent-talent artis yang tengah tengok sekarang ni, kalau kita tahu kemampuan kita, kalau kita rasa kita boleh hafal sebelum 3 minit, 4 minit sebelum masuk set, boleh. Tapi kalau dah rasa macam kau buat macam tu, tiba-tiba makan 6 take, 7 take, so better prepare awal-awal lah. Betul. Dia ibaratkan macam dia memang kita masing-masing kena ikut keselesaan masing-masing lah. Kita tak boleh nampak dia selesa macam tu, tapi kita pun nak ikut keselesaan dia. Padahal kita tak boleh macam tu. Setuju. Dia macam hari-hari kucing dia makan Whiskas. Takkan kita nak bagi anjing kita makan Whiskas. Dia macam ni lah sebenarnya kan. Faham? Sebenarnya kan, team production dah bagi skrip awal. Dan dia juga dah bagi call time dan scene apa yang nak buat sehari sebelum ataupun seminggu sebelum. So in that particular day, you dah tahu dah you nak mainkan scene apa. So malam tu kalau boleh you rujuk balik apa yang you nak lontarkan dialog. Sebab sebenarnya kita kena faham kan, faham dan hafal. Hafal tu second kan. So kebanyakan pelakon-pelakon macam kita ni, ni apa orang kata, boleh dikatakan kita punya weakness lah sebagai pelakon baru ni adalah kita. Udang masuk. Diorang nak lempang udang masuk. Okay. Tak maaf. Pelakon macam kita ni buat mistake macam dulu lah. Dia terlalu selesa dan malas. Aku rasa malas Sebagai pelakon tu, kalau kau tak buat rujukan skrip tu, kau malas. So kena rajin. Walaupun kau tahu kau boleh lontarkan dialog tu dengan bagus, walaupun kau tahu kau seorang pelakon yang bagus sekalipun, kau still kena buat exercise. Betul? Research. Lepas tu Betul. research. Lepas tu kena selalu, at least kalau macam mengantuk sangat ke malam-malam tu, sekali jalan je, at least kita tahu scene apa yang kita nak buat. Walaupun kalau macam susah nak macam ni semua kan, nak setengah jam ni, at least kita sekali lalu je pun dah okey dah. Tapi kalau macam ni, dia banyak kali lalu tu. Kalau macam ni. Macam Banyak kali lalu. page.
Faham. Okay. So, kita dah borak lah tadi kan pasal mana kan sekarang pun dah masuk pukul 10. Kita dah borak tadi pasal macam-macam korang punya idola, apa yang menginspirasikan korang, siapa yang inspirasi korang apa semua. Mungkin kita ni sebenarnya tanpa sedar kita pun sebenarnya menginspirasi orang lain juga. Faham tak? Betul. Kita inspired by someone else and orang inspired by kita. And mungkin korang ada pesanan kepada siapa-siapa yang mungkin baru nak ceburi dalam bidang industri seni ni ke, kan, lakonan, tak kisahlah apa-apa, asalkan dalam industri ni. Kan, korang ada pesan ke kan untuk dorang, untuk bagi dorang semangat. Mungkin start daripada Alang lah. Alang, ada tak? Keluar rumah pakai mask, sanitize tangan. Itu KKM dah message hari-hari. Itu KKM Dia ni Alang, MKN, Alang MKN. dia kalau paling penting dia Alang sebenarnya tak pasti jangan kongsi. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan kalau apa yang kau jawab tadi tu tak pasti jangan jawab. Ni semua tengah emosi ke sekarang? Tengah emosi ke? Tak ada. Tak adalah. Tak, serius Sang. Apa kau punya dia mungkin yang lebih dah ada apa pengalaman sedikit dalam industri ni kan? Mungkin apa kau punya pesanan lah kepada siapa yang baru nak masuk? Aku sebab macam mana background aku kan, datangnya aku adalah dari tempat yang, maksudnya aku pernah terfikirlah untuk orang yang belajar teater kan, macam mana dia nak pergi ke industri kan. Dekat Suara aku sendiri pernah cakapkan benda ni dekat lecturer dengan ada tutor kan. Aku cakap why not kalau kita in degree ke atau diploma ke in final year kan, dia akan jadi sikit tau subjek, ada macam 4 subjek. Adakan satu subjek maybe perkenalan produksi kan, ataupun perkenalan industri di mana diorang bagi tahu secara basic je. Sebab apa tahu? Sebab kalau macam aku sendiri yang tak ada pengalaman, aku banyak lost dari, sebab aku starting memang betul-betul nak kenal orang dulu, macam mana nak kasih orang percaya kemampuan kita kan. Jadi tu ada, aku pernah terfikir lah, maksudnya pesanan gitu lah. Tak, Macam itu mana kau punya suggestion. Itu yang kau suggest lah kalau nak ada. Pesanan tu untuk yang baru nak ceburi dalam bidang ni, tak kisahlah yang dah belajar ke, tengah belajar ke, yang tak belajar pasal benda ni ke, tapi diorang betul-betul nak ada semangat. Kau ada tak pesanan untuk diorang? Yang mungkin kau sendiri ada buat kesilapan sebelum masa kau masuk industri, kau ada buat silap sedikit yang buatkan kau mungkin affected lah dengan kau punya perjalanan. Mungkin ada tak pesanan untuk diorang? Pesanan dia mental kena kuat je kot kan. Kalau betul kau nak masuk industri kan, mental kau kena kuat lah. Kalau sebab proses dia memang dia takkan smooth kan. Faham? Dia keluar masuk lah Okay. Macam video call lah dia buat. Wafi, pesanan. Ni sebab Wafi yang paling otai antara kita orang kan. So mungkin Dah pesanan cukup. asam garam lebih lagi dirasai oleh Wafi lah dalam industri ni. So mungkin ada tak pesanan kepada yang baru nak ceburi, baru nak cuba. Kita dulu je. Oh wah. Tak apa. Ada tak pesanan kan untuk siapa yang baru nak Pesanan saya kepada siapa yang baru nak masuk industri, nak belajar, nak tahu, nak try berlakon semua, boleh digalakkan sebab kita lagi ramai orang nak berlakon, lagi ramai orang nak masuk dalam industri ni, lagi bagus sebenarnya. Masuk je, tapi kena betul-betul bagi tahu diri tu yang saya ready untuk belajar dan saya tak malas untuk belajar. Sebab hari-hari walaupun kita hebat macam ni 10 tahun ke kita macam dalam industri, kita tetap akan belajar benda baru setiap kali kita berlakon. Sebab contohnya kalau kita selalu berlakon director yang sama, walaupun kita selalu berlakon dalam director yang sama, tapi dia tak direct cerita-cerita yang sama. So kadang-kadang mungkin kalau cerita director ni lepas tu dia ajar dia direct
cerita sedih, mungkin dia ajar yang ni. Lepas tu tiba-tiba director yang sama, dia direct cerita kelakar, dia akan ajar benda lain. So percayalah, akan banyak benda korang kena belajar. So jangan malas dan jangan tak nak belajar lah. Betul. So Nadir pula. Nadir. Okay, Nadir. Pesanan ringkas. Macam mana, Dik? Okay. Hello, Assalamualaikum. Sorry. Aku mute tadi sebab aku tengah ni. Okay, pesanan. Boleh. Pesanan untuk orang yang baru nak mencerubui industri, is it? Okay. Kau imagine yang Dek, sebelum kau jawab, Ya. kau try imagine yang macam kau nak pesan untuk diri kau yang a few years back sebelum kau masuk dalam industri ni. Kau nak pesan apa kat diri kau? Kau just imagine macam tu. Dan kau nak pesan kat semualah yang baru nak masuk dalam industri ni. Okay, nak pesan yang sebenarnya macam mana apa orang kata putus asa lah. Putus asa tu jangan ada kalau boleh. Kalau boleh putus asa tu jangan ada Sebab putus asa ni bagi aku adalah satu sekejap dia agak mengganggu aku. Okey, putus asa ni aku rasa adalah satu sifat yang virus di dalam diri kita, which is kadang-kadang benda ni sebenarnya bagus tau. Putus asa ni bukan 100% tak bagus. Dia putus asa ni dia akan bagus kalau macam kau nak move on daripada seseorang. Contohnya itu adalah satu sifat putus asa yang bagus. Betul. Tetapi putus asa di dalam satu benda yang kau nak buat, kiranya kerjaya kau, kiranya kau punya benda kau passionate, vision kau, misi kau di dalam life ni, kau tak perlu ada lah putus asa ni. Dan satu lagi, ego. Kalau macam aku nak pesan diri aku, time aku nak start di dalam industri ni, aku rasa adalah ego. Sebab aku sendiri adalah orang yang ego yang tinggi. So kalau kita kena faham benda ni, kena faham konsep yang kalau kau rasa kau kuat, ada orang lagi kuat kat luar sana. Kalau kau rasa kau lemah, ada orang lagi lemah kat luar sana. Kalau kau rasa kau pandai, ada orang lagi pandai kat luar sana. Betul. So ego lah Dan sebagai kalau kau rasa kau bodoh, ada orang lagi bodoh daripada kau. betul, thank you So Wafi. jangan bersedih. Thank you Wafi. So benda-benda tu lah pesanan aku lah sebagai, bukan saja sebagai insan yang hendak masuk ke industri seni, tetapi juga sebagai seorang manusia. Faham. That's a good advice lah. And untuk diri kau dan untuk diri kita orang juga, and kepada siapa yang tengok sekarang ni. Okay, Betul. sekarang ni soalan dah habis dah daripada aku, and kita sekarang ni akan buka soalan daripada fans. Okay, kita Alright, akan let's buka go. Q&A punya soalan. Let's go. Korang boleh tanya apa-apa je dekat questions ni, and saya akan pilih randomly untuk korang tanya. Untuk dorang jawab. So let's go. Let's do it. Okay, aku ada satu soalan yang orang nak tahulah. Korang susah tak nak hafal skrip? Katanya macam kena hafal buku sejarah, satu muka surat. Allah Akbar. Jawab. Okay lah, kita bagi Wafi dulu lah. Wafi lah dulu. Wafi. Bagi saya kalau mula-mula dulu masa mula-mula nak berlakon, sebab saya sabar, untuk hafal tak saya memang tak ada masalah untuk menghafal, tapi tu lain-lain orang lah. Saya sebab saya bukan menghafal, saya fahamkan skrip tu. Tapi ada orang yang jenis dia nak hafal. So yang tu saya tak boleh nak cakap lah korang kena hafal ke atau korang kena faham ke, sebab tu lain-lain orang. Tapi kalau saya akan fahamkan skrip tu. So saya boleh ad-lib. So saya bila ada orang, kalau orang tersilap cakap ke, saya boleh cover. So macam tu lah. Tapi yang susahnya saya masa mula-mula berlakon dulu sebab saya ada slang Sabah tu.
untuk tukarkan kejadi nak cakap KL tu kena struggle sikit lah. Tapi kalau bab-bab menghafal ataupun faham skrip tu, bagi saya tak ada masalah sangat lah. Nadir. Untuk menghafal skrip tu memang susah lah kan. Kita macam kalau aku sendiri, aku hafal ni memang bukan aku punya forte lah untuk menghafal. Untuk memahami sesuatu itu, aku alhamdulillah so far okay. Skrip ni sebenarnya dia sebagai satu buku yang macam mana kata dia hanyalah macam panduan macam kau nak destinasi. Contohnya kau cari, kau nak pergi satu tempat macam Waze lah. Kau nak pergi Waze, kau nak pergi satu tempat. Memang tempat tu akan sampai tempat sama juga, tetapi dia ada jalan yang berlainan, betul? Betul? Jalan yang betul. Tapi destinasinya adalah sama. So skrip ni hanyalah macam Google Maps dan juga Waze, tetapi destinasi yang sama. Tetapi kau kena faham lah penumpang kau tu adalah director tu lah. Kalau dia lebih suka jalan yang lebih dekat, kau ikut jalan tu. Apa-apa pun di set mana-mana pun, director is always the one who leads the ship lah. Dia macam captain lah. So kita ni adalah sailors ataupun crew di dalam kapal. So macam tu jugalah kenapa bagusnya kan, kenapa tak patut bila ada artis ataupun pelakon yang ada ego yang tinggi kan, yang dah rasa diri diorang hebat, bekerja dengan beberapa directors. Tak kisahlah pengalaman korang dah beberapa tahun sekalipun. Ini sebelum saya start, ini adalah my point of view kan. Tak kisahlah berapa lama korang dah bekerja dalam industri ni, walaupun korang dah bekerja dengan beberapa directors, tapi macam Wafi cakap, lain director, lain cara kan, lain movie apa semua. So direction dia lain. So tak salah untuk kita bertanya kan, kalau kita tak confirm kita bertanya apa semua. So betul kata Nadir tu betul. Sebenarnya baca skrip ni adalah just satu panduan je kan? Destinasi dia sama kan? Yang berbeza adalah jalan. Yang penting korang sampai yang penting korang sampai ke jalan. Tak kisahlah korang nak belok ke kiri ke apa ke, itu tak kisah. Yang penting ikut keselesaan korang. Korang rasa korang boleh sampaikan dengan cara macam mana, korang ikut yang itu. Macam Wafi cakap juga awal-awal tadi kan? Ada yang terlalu ikut cara orang kan, tapi diri dia tak boleh nak selesa dengan cara orang tu, tapi dia nak ikut sebab orang tu hebat. Orang tu hebat sebab dia selesa dengan cara dia. Kita tak semestinya orang tu hebat kita boleh ikut cara dia. Faham tak? Betul. So itulah dia. Okay, bagus. Next question. Walaupun Alang sekarang ni tak hilang ke mana, kita continue. Apa tu Cabi, aku just nak cakap thank you kepada semua yang menonton hari ni. Ada 1281 viewers ni. Thank you so much guys sebab tune in iTalk Sembang Bujang. Betul. Ini adalah second session, okay. Esok kita ada lagi session malam esok. Betul. So esok akan ada lagi soalan-soalan yang lebih interesting. Rasanya kita dah boleh move on sikit daripada career wise punya questions. Mungkin kita boleh cerita lebih tentang personal punya thing kan. Mungkin ramai yang korang tak pernah bagi tahu atau luahkan dekat mana-mana TV station ke, interview ke mana-mana. Aku akan tanya esok. Korang ready? Okay. Next question. Ni. Sekejap Okay. Ni best. Some words untuk orang yang macam tak ada harapan untuk hidup. Like dorang ada rasa macam nak bunuh diri sebab dia tak tahan. Ini adalah serious matter ni. Okay, mungkin it's a good question untuk kita orang yang rasanya di fasa remaja nak ke arah dewasa. Rasanya kita yang banyak merasai benda-benda macam ni kan. So mungkin, tapi masing-masing ada point of view masing-masing dan jawapan masing-masing. So mungkin boleh start lah. Siapa-siapa? Siapa nak start dulu jawab? Saya boleh. Saya sangat bersyukur. Sebenarnya benda ni juga dia depends on the family sebenarnya. Kan kalau ada family kita jenis yang happy go lucky kan,
apa masalah datang pun, kalau masalah kita cari jalan penyelesaian, boleh. Dan apa yang saya nak ingatkan kepada semua, ni mak saya dengan ayah saya selalu cakap, kalau masalah tu tak membuatkan kita bunuh orang ataupun kita kena tangkap polis, itu bukanlah masalah besar. So tarik nafas, fikir jalan penyelesaian. Tak payah kancung ke apa kan. Sebab saya ada satu apa ni macam ayat orang putih cakap lah. Dia kata sometimes you have to step back to see a bigger picture. Dia kata. So maknanya you kena lag dulu kan. Tak payah nak kelang kabut buat sesuatu benda kan. So and kita beragama Islam. So ingatlah, agama kita memang sangat nak kita jauhi daripada nak bunuh diri ke atau apa ke. Semua orang ada harapan. So kena stay strong dan jumpa dengan orang yang sepatutnya kalau dah rasa macam tu. Betul. So kita Alang baru masuk kan. Okay, Alang, kau dengar tadi soalan tadi tak kan? Dengar-dengar tak? Okay, dengar-dengar tak? Dengar-dengar tak dengar lah gitu kan. Dengar-dengar tak dengar lah. Okay, soalan dia macam ni lah. Apakah kau punya pesanan untuk orang-orang yang dah tak ada harapan, dah rasa macam diorang dah tak ada harapan untuk hidup, yang ada yang rasa nak bunuh diri? Apakah kau, ini adalah serious matter ni, mungkin kau boleh jawab untuk kau punya point of view lah. Aku rasa benda tu, isu tu kuat waktu PKP yang tengah-tengah tu kan. Yang sekejap-sekejap kita dengar kes orang bunuh diri kan. Dekat situ aku cuba terfikir apa kita ni sebagai penghiburkan orang ni kan. Apa cara kita buat untuk nak kasih orang terhibur. Contohnya macam Zizan buat. Kalau aku tak tahu korang perasan ke tak, waktu tu ada satu musim tu dia live je. Sebab apa? Sebab dia sendiri cakap visi dan misi dia adalah nak kasih orang terhibur. Kalau orang rasa orang stres, dia suruh orang tengok live dia. Kan? Sebab live dia sendiri yang nak menghiburkan orang macam tu. Lepas tu aku rasa kalau tentang putus harapan ataupun rasa macam boleh berjalan, kita merangkak. Kalau tak boleh merangkak, kau buatlah macam mana pun, yang penting Yang paling hardworking, macam lebah adalah creature yang paling hardworking. Faham tak? Betul. So it's that kind of things lah yang betul-betul orang patut fahamkan dan percaya bahawa living your best life, it's not about being macam boss ke apa ke kan. So yeah, pada siapa yang rasa betul-betul down ke apa ke, just believe that you still have your loved ones. And kalau korang tak ada, mungkin korang boleh dekatkan diri dengan Tuhan. InsyaAllah Tuhan boleh tolong kita beragama Islam. Pada siapa yang tidak beragama Islam, korang ada Tuhan korang sendiri kan. Saya percaya masing-masing mesti ada jalan penyelesaian. Apa-apa sekalipun guys, kita memang betul-betul dah penghujung rancangan lah. Sangat-sangat intens kita punya, apa orang kata, kita punya closing malam ni. And apa-apa pun, esok macam saya cakap tadi, 9 malam sampai 11 malam. Perbualan lah, Soalan yang sangat-sangat panas. Nadir, perbualan terakhir. Esok, last. Faham? So, korang dah ready lah. Korang kena ready. And aku akan tanya korang soalan-soalan yang sangat-sangat panas esok. And korang semua viewers jangan lupa tengok kita punya last perbualan terakhir Seniman Bujang esok pukul 9 sampai 11 malam. Okay? Apa-apa pun, thank you so much Pinas lagi sekali kerana memberi kita ruang untuk share knowledge. And see you guys tomorrow. Jangan lupa 9 sampai 11. Okay guys, thank you so much guys. Elok Nadir, Lang, jumpa esok. baik pada. Thank you Chap, thank you Wafi, thank you Alang for tonight. Thank you Alright, thank you Nadir, thank you Alang. Alright, thank you so much. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you semua. Waalaikumsalam.